العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Pembawa ilmu tauhid adalah para nabi dan rasul. Generasi awal umat Islam tidak berhajat kepada pengarah ilmu syarak. Mereka menerima wahyu yang disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Baginda SAW menjawab segala syubhat dan persoalan yang ditemukan oleh para sahabat dan juga musuh baginda. Para sahabat meriwayatkan ilmu daripada Nabi SAW dan menyampaikan kepada orang-orang yang selepas mereka. Permasalahan akidah dihafaz dalam fikiran-fikiran mereka dengan berdalilkan kitab Allah dan Rasulnya. Ketika itu tidak berlaku perbezaan pendapat dalam persoalan akidah. Bahkan mereka berkumpul di atas akidah sahih dan bersih daripada sembarang kesemaran. Mereka sentiasa diberikan taufik kepada kebenaran mengatasi orang lain kerana mereka memiliki ketajaman fikiran, kefasihan lisan, keluasan ilmu dan ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan. Bahasa Arab merupakan bahasa percakapan seharian mereka. Makna yang benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah tertanam pukul dalam akal fikiran dan fitrah mereka. Mereka mengetahui tentang Al-Quran dan sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat, tafsiran dan juga adab-adabnya. Oleh kerana faktor tersebutlah mereka tidak memerlukan pengarangan atau penghasilan karya-karya dan buku-buku akidah. Okey, pembawaan ilmu tauhid. Di zaman Rasulullah, para sahabat ini ketika dia nak memahami agama Islam, sama ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah ataupun tauhid, apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan hukum fiqh ataupun disebut sebagai hukum syarak. Asalnya hukum syarak, hukum fiqh, tauhid, akhlak ataupun tasawuf ini tidak disebut di zaman Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi pembahagian nama-nama ilmu ni datang yang kurun yang kemudian. Yang kedua, kerana apa mereka tidak berhajat kepada mana-mana kitab? Bukan kata kitab fiqh, kitab tafsir, kitab hadis, walaupun kitab akidah, kitab yang membahaskan tentang akidah ataupun usuluddin. Kerana mereka dengar sendiri daripada Nabi SAW bagaimana pegangan akidah berdasarkan kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Rasulullah menolak syubhah-syubhah, kesamaran-kesamaran di sudut akidah. Contohnya sebagaimana ayat yang selalu kita baca bila Rasulullah SAW suruh sembah Allah Ta'ala, tinggal sembahan-sembahan berhala yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Lalu musyrikin Mekah tanya Rasulullah, adakah Tuhan kamu daripada emas ataupun perak? Ini satu syubhah, kesamaran, kemusykilan. Amin zahabin huwa aw min fiddatin. Adakah Tuhan kamu itu daripada emas, dibuat daripada emas ataupun perak? Tuhan kami dibuat daripada batu, kayu, buah kurma dan sebagainya. Tuhan kamu lebih hebat, lebih mulia, lebih bernilai, lebih berkualiti. Adakah dia dibuat daripada emas? Kalau dibuat bukan Tuhan lah. Tuhan bersifat dengan mencipta. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat bagi menjawab kemusykilan yang dibangkitkan oleh mereka. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu Esa. Allahus Samad. Allah tu tempat bergantung, bukan berhala, bukan tokong, bukan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Ta'ala tidak setara dengannya oleh sesuatu. Jadi apa perlu kita tauhid? Berlaku kemusykilan, Rasulullah jawab. Berlaku kemusykilan, Rasulullah jawab. Yang ketiga, kehidupan para sahabat, di samping mereka memahami kefahaman akidah yang begitu mendalam, dan kehidupan harian mereka pun memang sentiasa berakidah kepada Allah, bertauhidkan kepada Allah, mengesakan Allah. Di dalam perjalanan hidup mereka, aktiviti harian mereka, kerja buat mereka, semuanya mengagungkan Allah dalam semua situasi. Meletakkan Allahu Akbar.
Bukan Allahu Akbar itu ketika sembahyang sahaja. Jadi perkara yang macam ini tidak berhajat kepada kitab, sebab itulah pegangan mereka. Contohnya ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Mereka tak penin. Apa yang Allah Ta'ala sebut, mereka pegang. Apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka pegang. Mereka imani dan mereka percaya. Yang keempat, hati mereka bersih daripada kesamaran anasi-anasi luar, seperti fahaman falsafah di dalam menentukan kefahaman terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. Apabila tiba zaman tabi'in, Imam Zuhri memulakan syarahan tentang akidah tauhid. Setelah itu ia mula berkembang pada pertengahan kurun kedua, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik terhadap kitab Muwatta. Beliau menyusun hadis berdasarkan bab-bab yang berkaitan tauhid seperti iman, tauhid, ilmu dan lain-lain. Penghasilan karya berkaitan dengan ilmu tauhid mungkin berikutan berlaku perselisihan fahaman dan amalan bid'ah yang membabitkan akidah dan tauhid pada akhir zaman sahabat. Misalnya, permasalahan al-qadar, orang yang pertama yang membicarakan tentangnya ialah Ma'bad al-Juhani, meninggal pada tahun 80 Hijrah. Permasalahan aliran Syiah dan sikap keterlaluan terhadap keluarga ahli bait dan fitnah Abdullah bin Sabah. Jadi zaman tabi'in baru mulalah. Zaman Rasulullah tak wujud syubhah-syubhah, maknanya kesamaran tentang akidah. Zaman sahabat pun tak wujud. Dia muncul di zaman tabi'in. Orang tak percaya kepada qada dan qadar. Sikap melampau daripada golongan Syiah yang mendewakan Sayyidina Ali. Bukan sahaja mereka melebihkan Sayyidina Ali lebih daripada sahabat-sahabat yang lain, bahkan sebahagian daripada mereka mencaci, yang dipanggil subbus sahabah, maki sahabat-sahabat yang lain selain daripada Sayyidina Ali. Mereka hina dan mereka persendakan. Jadi pada masa itu muncullah banyak perkara syubhah, kesamaran, kekeliruan. Terpaksa ulama di zaman tabi'in ini tampil untuk menulis beberapa buah buku bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh musuh-musuh Islam. Okey, terus. Sebelum itu lagi telah berlaku bid'ah golongan Khawarij yang menghukumkan kafir kepada orang yang melakukan dosa besar. Jadi Khawarij mengkafirkan orang melakukan dosa besar. Zaman Rasulullah tak berlaku macam tu, zaman sahabat pun tak berlaku macam tu. Orang yang melakukan dosa besar masih dianggap sebagai mukmin. Tetapi disebut mukmin yang apa? Mukmin yang asi, mukmin yang derhaka kepada Allah. Zaman Rasulullah tak dikafirkan. Orang yang buat maksiat zaman sahabat pun tak berlaku. Individu yang melakukan maksiat dikafirkan, tapi berlaku di zaman tabi'in. Lalu terpaksalah ulama tulis banyak buku untuk jawab kemusykilan, kekeliruan yang ditimbulkan oleh mereka. Okey, terus. Setelah itu muncul pula golongan Mu'tazilah menerusi tangan Wasil bin Atha, meninggal pada tahun. Mu'tazilah ni banyak menggunakan logik, mantik, akal, mendahulukan akal lebih daripada dalil. Meninggal pada tahun 131 Hijrah. Beliau telah menghasilkan karya berkaitan beberapa persoalan akidah yang menyalahi pegangan para sahabat dan tabi'in. Bahkan beliau juga telah keluar daripada ijma' qurun yang terbaik dalam persoalan jadi akidah yang dipegang terkeluarlah daripada pendirian, pegangan sahabat dan juga tabi'in. Terus. Oleh kerana itu, tokoh tabi'in bangkit membantah pandangan tersebut dan melakukan perdebatan tentangnya. Masa itu dah berlaku debat lah. Jadi ulama-ulama dulu di samping alim, banyak ilmu, banyak maklumat, ulama dulu berani berdebat. Berdebat ini bukan nak cari kemenangan, kita nak cari kebenaran. Banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala suruh kita berdebat. Cuma debat ini asing bagi orang kita. Berdebat ni dia jadi bergaduh, dia jadi berbalah, dia jadi berpuak. Sebab masing-masing nak menentukan siapa menang. Dia menang dan pihak lain kalah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah hujah kamu sekiranya kamu orang yang benar. Maka bila nak berhujah, kena ada fakta, ada dalil, ada maklumat. Jadi sebelum berlakunya debat itu, masing-masing perlu membuat satu kajian yang mendalam terhadap sesuatu pegangan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah, ajaklah, panggillah manusia ke jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Bil hikmah yakni bil Quran was sunnah. Itu makna bil hikmah.
Hikmah ni orang terjemahkan lemah lembut, tak betul. Ada ketika kena lemah lembut, ada ketika kena tegas, ada ketika kena garang. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir, kebanyakan ulama bil hikmah ni kata yakni bil Quran wa bil hadis. Hikmah ni maknanya kita berhujah dengan mengikut dalil Quran dan hadis. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik. Debat ini memang dianjurkan dalam Al-Quran. Sebab bila berdebat ini kita tahu di mana kelemahan hujah kita, di manakah kehebatan hujah musuh, hujah lawan. Jadi daripada situ kita mengkaji. Tapi jangan meletakkan kemenangan di dalam debat. Bukan nak menang, dia nak benar. Kadang-kadang apa yang kita pegang salah. Bila berada di medan debat, orang hujah-hujah, oh salah. Lalu kita mengundur. Kita tinggalkan pegangan yang salah. Kita pegang pendapat, pandangan orang yang berdebat dengan kita, orang yang berhujah dengan kita. Jadi berlaku perdebatan di zaman tabi'in untuk menolak syubhah yang dikemukakan oleh golongan Mu'tazilah. Okey, terus. Karya yang pertama. Karya yang pertama dihasilkan setakat yang diketahui oleh Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah. Ini dalam pada tahun 120 Hijrah. Ia diriwayatkan oleh Abu Mu'ti Al-Hakim Al-Hakam bin Abdullah Al-Balakhi. Sebagaimana diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Abi Hanifah. Ada juga yang berpendapat ia merupakan hasil karya Abu Mu'ti Al-Balakhi. Dalam karya ini Imam Abu Hanifah menetapkan akidah sunnah secara bermanhaj. Beliau membantah pandangan golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan juga golongan Syiah. Ia melibatkan 5 bab, iaitu pertama Al-Qadar, kedua dan ketiga tentang Al-Masyiah, keempat bantahan ke atas orang yang menghukumkan orang Islam menjadi kufur kerana melakukan dosa, dan kelima berkaitan iman. Dalam buku tersebut juga membincangkan tentang nama, sifat, fitrah, kemaksuman para nabi, kedudukan sahabat dan lain dari persoalan akidah. Okey. Kalau nak dikatakan kitab Fiqhul Akbar yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah, kalau nak dikatakan kitab itu adalah kitab yang terawal tentang kitab akidah, maknanya boleh diterima berdasarkan kepada pengakuan ulama yang sezaman dengannya dan juga anak muridnya dan juga anak Imam Abu Hanifah sendiri mengiktiraf, mengakui bahawa kitab Fiqhul Akbar yang kita telah belajar tu, kitab ni, anak dia mengaku sendiri ini tulisan ayah dia. Di samping ulama-ulama lain lah. Jadi Fiqhul Akbar ni tidak ditolak. Inilah pendirian pegangan Abu Hanifah dan juga pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pengarang buku kita ini menyebut, kalau nak dikatakan buku ini, Fiqhul Akbar ni di antara buku yang terawal sekali ditulis, membahaskan tentang akidah, menolak fahaman Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya, boleh diterima. Itu di antara setakat kajiannya, itu dikatakan di antara kitab yang terawal. Okey, terus. Jika ada orang yang mengatakan tokoh pertama yang meletakkan batu asas tauhid ialah Imam Abu Hanifah, itu adalah benar dan tidak jauh daripada sasaran. Setelah karya Imam Abu Hanifah, karya-karya tentang tauhid yang lain dihasilkan secara bertali arus dengan nama yang berbagai-bagai, seperti kitab Al-Imam oleh Abu Al-Qasim, meninggal pada tahun 224 Hijrah. Ia berterusan sehingga ke hari ini. Ia sekaligus menolak tanggapan setengah orang yang menyatakan tokoh pertama membicarakan tentang ilmu tauhid adalah Imam Abu Hasan Asy'ari, meninggal pada tahun 324 Hijrah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, meninggal pada tahun 333 Hijrah. Ada dakwaan mengatakan kitab akidah ataupun buku akidah ni, individu yang pertama yang menulis buku berkaitan dengan akidah Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari dia bermazhab Syafi'i. Di sudut apa dia fiqhnya, Abu Mansur Al-Maturidi dia bermazhab Hanafi. Sebenarnya bukan dua individu ni yang mula-mula tulis kitab yang berkaitan dengan akidah. Sebelum tu kita dah tadi salah sebuah daripada kitab yang ditulis tentang akidah Abu Hasan Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya, iaitu Fiqhul Akbar. Selain daripada Imam Abu Hanifah, siapa dia lagi? Imam Malik menulis Muwatta, dan bab awal itu tentang akidah. Dia menyusun bab iman, bab akidah. Siapa lagi sebelum dua Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi? Iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Usulus Sunnah pun kita telah belajar.
Dan akidah Imam Syafi'i, hari itu nama apa, Al-Hakkari, itu yang disusun oleh Imam Hakkari. Itu akidah yang ditulis oleh Imam Abu Hashim, pendirian Imam Syafi'i sendiri. Maka sebelum wujudnya dua tokoh ini, sebelum tu dah ada. Jadi yang keduanya daripada keterangan tersebut, imam yang empat mereka bukan khalaf, mereka adalah salaf. Imam yang empat mereka berpegang dengan akidah salaf, bukan akidah khalaf. Khalaf ini muncul selepas mereka semua dah wafat. Ini berdasarkan kepada kajian-kajian. Kalau kita tengok di dalam kitab Al-Bid'ahul Munkarah yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah kata demo ni semua salaf, termasuk Dr. Yusuf Qardawi, dan dalam buku kita ni pun sebut. Jadi maknanya kalau orang tak berpegang dengan akidah salaf, tidak menjadi satu akidah khalaf, tidak menjadi satu kesalahan. Orang tak belajar sifat 20 pun dia boleh kenal Allah. Cuma kita nak bagi tahu sifat 20 ataupun jalan khalaf ini salah satu daripada jalan mengenal Allah. Silakan. Tak salah. Tapi salah satu jalan. Jadi boleh juga dengan pendekatan salaf, dan itu lebih sempurna dan lebih tepat. Sekarang ni orang tak faham. Manhaj ini dia merupakan matlamat ataupun jalan. Macam contohnya kita kata akidah khalaf. Dia bukan satu matlamat, dia jalan, maknanya pendekatan. Bila kita kata nak mengenal Allah, pokoknya mengenal Allah. Bila mengenal Allah, jalan mana yang dapat mencapai? Jalan mana yang dapat kita memahami? Jalan mana yang kita dapat makrifah kepada Allah Ta'ala? Tak kira lah jalan mana. Jalan salaf, Quran hadis. Jalan khalaf ini sebahagian dia ambil daripada dalil Quran hadis, sebahagian daripada logik yang tak bercanggah dengan Quran. Boleh terima. Tetapi kalau yang logik terlalu kuat yang bercanggah, kita tak boleh terima lah. Kalau fakta tu dalil hujah tu terang jelas ni, dia pakai logik lagi, yang tu tak boleh terima. Jadi maknanya yang pentingnya adalah matlamat, iaitu mengenal Allah. Okey, terus faedah ilmu tauhid. Tauhid mempunyai banyak faedah dan kelebihan. Antaranya ialah tauhid mengundang kebaikan di dunia dan juga jadi kalau kita belajar tauhid ni dapat kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia apa dia? Siapa boleh sebut kebaikan dunia? Orang yang kenal Allah, orang yang berakidah mengiktikad Allah Ta'ala Tuhan. Siapa boleh beritahu apa kelebihan di dunia? Daripada kalangan pelajar, siapa boleh bagi tahu apa kelebihan orang yang bertauhid, beriman kepada Allah? Kelebihan di dunia apa dia? Banyak, takkan satu tak boleh beritahu. Orang ni tengok orang ni, orang ni tengok orang ni. Firdaus? Tak pernah terfikir macam mana masuk Islam ni? Tak pernah terfikir apa kelebihan kita berakidah, beriktikad Allah Ta'ala Tuhan, mempunyai iktikad akidah yang betul. Okey, sekali lagi soalan, siapa boleh jawab? Habib, apa dia bangun? Tadi nak cakap tadi, bangun. Bangun. Apa dia? Dapat hidayah. Faris, bangun. Apa kelebihan tauhid? Selain dapat hidayah, apa dia? Di antaranya dapat hidayah, ada petunjuk. Hidayah itulah yang memandu kita kepada jalan kebenaran, jauh daripada kesesatan. Jadi kalau orang tak bertauhid kepada Allah Ta'ala, atas dunia ni dia hidup tanpa keyakinan, tanpa pegangan. Akidah dia tak betul. Dia percaya nu Tuhan, ini Tuhan, nu Tuhan. Nampak sesuatu yang hebat, luar biasa, Tuhan. Duduk. Jadi selain daripada hidayah, maka dia hidup di dalam keadaan ketenangan, dan dia boleh bergantung apabila berlaku sesuatu kesulitan. Sebab tu disebut Allahus Samad. Allah Ta'ala tempat bergantung. Kalau tak ada akidah, dia nak bergantung dengan siapa?
Kalau tak ada akidah, nak bergantung dengan siapa? Nak berdoa dengan siapa? Dengan tok kong, dengan berhala. Boleh bagi manfaat ke? Jadi banyaklah kelebihan orang yang bertauhid kepada Allah di dunia. Okey, terus di akhirat besok, balasan yang besar masuk syurga lah. Okey, yang kedua, tauhid merupakan sebab terbesar bagi melepaskan kesukaran di dunia dan juga akhirat, membendung hukuman di dunia dan juga akhirat, dan mengundang segala nikmat dan kebaikan. Membendung hukuman di dunia. Orang yang tak ada tauhid, tidak ada keyakinan, kepercayaan kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada azab kubur, azab neraka. Dia boleh melakukan berbagai kesalahan, mencuri, merompak, berzina, terpaksa kena dijatuhkan hukuman atas dunia sebab dia rejam, pancung dan sebagainya. Sebab apa? Dia tidak ada tauhid. Bila dia tidak ada pegangan, tidak mengiktikad Allah Ta'ala Tuhan, dia tidak memikirkan tentang dosa pahala, tentang hari berbangkit, hari balasan, tentang mizan. Sebab tu dia berani buat, bunuh orang ke, mencuri ke, merompak ke. Tak ada undang-undang lah, tak ada pegangan, tidak ada i'tiqad, tidak ada kepercayaan kepada Allah. Okey, terus. Tauhid menghasilkan keamanan yang sempurna di dunia dan juga akhirat. Aman hati kita. Bila berpegang dengan akidah tauhid ni, hati dia jadi tenang. Tenang di dunia dan tenang di akhirat. Apa musibah, ujian, bala mesti berlaku. Tetapi dengan orang yang dia beriman, orang yang memiliki akidah, berbeza dengan orang tak ada akidah apabila berhadapan dengan sesuatu ujian. Bila ujian datang, dia redha, serah kepada Allah, ini takdir Allah. Allah Ta'ala bagi sesuatu ujian, ada kelebihan, ada munafaat, ada kebaikan kepada hamba. Ada perkara-perkara yang tersirat yang manusia tak tahu. Semuanya ada hikmah. Dan oleh kerana syurga tu tempat nikmat, tempat seronok, takkan nak masuk begitu sahaja tanpa ujian. Orang nak dapat hadiah dalam peperiksaan, kena masuk periksa dulu, dapat nombor. Dia lulus periksa, barulah dapat hadiah. Nak dapat hadiah tanpa terlibat dengan peperiksaan, peperiksaan itulah ujian, bala, musibah. Jadi penting. Allah Ta'ala kata dalam Quran, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan mengatakan kami orang-orang yang beriman kepada Allah? Tak kena ujian apa-apa pun. Allah Ta'ala tak test lagi, semua mengaku beriman. Dia kata dia telah beriman, mempunyai iman yang kukuh kepada Allah, sedangkan Allah Ta'ala tak uji lagi pun. Lalu Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu sebelum mereka, dan kami mengetahui siapa-siapa yang benar beriman kepada Allah, siapa-siapa yang dusta terhadap Allah. Mengaku beriman padahal tak beriman. Kena ujian, dia rasa susah, rasa menderita, rasa sengsara. Kena ujian, dia kata Allah Ta'ala bala dia. Dia tak berserah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, di dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga Allah Ta'ala dengan senang dan mudah? Sebelum datangnya ujian-ujian sebagaimana orang yang terdahulu, mereka digoncangkan dengan ujian yang begitu hebat, sehingga berkata rasul dan orang yang beriman bersama dengannya, mata nasrullah, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu hampir. Allah Ta'ala kata am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga Allah dengan senang dan mudah sebelum datangnya ujian? Jadi ujian penting. Jadi bila orang yang ada tauhid, ujian tu dia merasakan Allah Ta'ala sayang kepada dia. Tujuan Allah Ta'ala bagi ujian untuk meningkatkan iman kepada Allah, meningkatkan keyakinan kepada Allah, dan nak menambahkan kesabaran yang ada di dalam hati orang yang beriman. Jadi kalau orang tak ada akidah, macam mana? Allah Ta'ala bagi ujian, bagi sesuatu musibah, dia rasa Allah Ta'ala dera dia, Allah Ta'ala benci dia, Allah Ta'ala hukum dia di atas dunia. Itu beza orang yang ada akidah dengan orang yang tak ada akidah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum
Maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Orang yang tak syirik beriman, dia dapat keamanan, hati dia tenang. Okay, terus Tauhid menghasilkan petunjuk yang sempurna dan taufik untuk mendapat pahala dan kebaikan. Terus Tauhid menyebabkan Allah mengampunkan dosa dan menghapuskan segala kesalahan. Dalam hadis kursi yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu menjelaskan, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi turabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi turabiha maghfiratan." Maksudnya, wahai anak Adam, jika ada sekali menemuiku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian anda menemuiku dengan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang dengan sepenuh bumi juga keampunan. di antara kelebihan tauhid, Allah Ta'ala ampun dosa. Kalau orang tak ada tauhid, Allah Ta'ala tak ampun. Dia dalam keadaan kesyirikan, kafir, sesat, Allah Ta'ala tak ampun. Jadi tauhid penyebab sesuatu dosa diampun oleh Allah. Jadi kalau sekiranya berada di dalam kekufuran, dia buat dosa, Allah Ta'ala tak ampun. Sebab ayat selalu Quran yang selalu kita baca tu kan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun sesuatu yang disyirikkan dengannya, sesuatu perbuatan yang syirik dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengampun dosa selain daripada syirik. Jadi kelebihan tauhid di antaranya adalah penyebab kepada dosa diampun oleh Allah. Okey, terus Tauhid menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah." Maksudnya, sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pasti masuk syurga. Tauhid penyebab terbesar memperolehi keredaan dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada akidah, macam mana nak dapat syafaat Nabi? Orang yang syirik tak dapat syafaat Nabi. Jadi orang yang ada tauhid, orang yang ada akidah ni dapat syafaat Nabi. Terus hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'alun nas bi syafa'ati yaum al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Maksudnya, manusia yang paling bahagia dalam menikmati syafaatku ialah orang yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dengan penuh ikhlas daripada hati atau dirinya. Matlamat mempelajari ilmu tauhid. Okey, apa matlamat? Setiap ilmu yang dipelajari, setiap perbuatan, tindakan mesti ada matlamat. Contohnya kita mari ke sini, apa matlamat kita? Setiap perbuatan dia tidak boleh lari daripada matlamat. Tujuan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Jadi belajar ilmu tauhid ni apa? Apa dia punya matlamat? Okey, terus tujuan utama mempelajari ilmu tauhid ialah mengeluarkan diri daripada belenggu taklid kepada usaha mencari pendalilan. Kalau tak belajar duk turuk punggung orang kata yang tu itu. Kita tak boleh berhujah, tak boleh berdebat sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kita tidak ada dalil. Jadi orang yang mengaji tauhid ni dia ada dalil. Jadi alhamdulillah. Saya duk sebut 2-3 kali di sini. Orang yang mengaji di sini alhamdulillah kita nampak dia ada dalil, ada fakta. Bila berhujah, muzakarah dengan orang, dia boleh mengeluarkan dalil daripada Quran, sama ada ayat Quran ataupun terjemah dia, ataupun sekurang-kurangnya hadis Nabi ataupun terjemah hadis. Dia boleh cerita pendapat dengan fakta, dengan ilmu, dengan maklumat yang dia ada. Kita nak bagi orang jadi cerdik, orang jadi bijak. Bukan ikut je tanpa ada hujah dan dalil. Ini jadi masalah. Kalau kita ikut buah Tok Guru kan, kalau Tok Guru silap macam mana? Dan saya tak pernah suruh, bukan kata paksa, suruh pun tidak seorang ikut pendapat saya. Tak, dalam masalah aqidah ke, di dalam masalah fiqh ke, jangan ikut. Apa yang kita nak ikut? Quran hadis. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu. Apa yang kita nak ikut? Quran hadis. Jadi nak bagi orang cerdik ni kena ajak orang ikut Quran hadis. Jadi kalau kita tak mengajar Quran hadis, macam mana orang nak faham Quran hadis? Macam mana orang nak kembali kepada Quran hadis? Itu yang menyebabkan banyak orang muqallid. Muqallid ini ataupun orang yang taklid ini, dia tak boleh lari. Semua orang terlibat dengan masalah taklid ni.
Dalam bab yang tak ada dalil, tak ada hujah, tak apalah kita taklid. Tetapi di dalam isu, di dalam bab, dalam masalah yang kita boleh cari dalil, kenapa kita nak taklid? Khususnya berkaitan dengan bab akidah. Benda tu dah terang, lagi nyata. Kenapa kita nak taklid? Sedangkan bab ketuhanan, bab sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala termaktub di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Okey, terus B. Mempertahankan Islam dan akidahnya dengan cara membantah syubhat dan menisbatkan kebenaran. Tadi kelebihannya, matlamatnya nak cari dalil. Yang keduanya, kita akan mempertahankan agama Islam. Contohnya berlakunya pemikiran sesat, ajaran-ajaran sesat, kita bangun tampil untuk menjawab. Sebab kita sayang kepada Islam. Benda-benda yang tak betul ni, kita akan jawab, kita akan tentang, kita akan lawan. Kerana ianya termasuk sebahagian daripada kemungkaran. Munkar ni bukan kata berjudi, minum arak saja. Munkar ni termasuk pemikiran, fahaman yang salah dan terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila munkar, Nabi kata, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia kena ubah. Tengok ajaran sesat, tengok pemikiran yang sesat, fahaman yang salah, kita kena ubah, kena tentang, kena sampaikan maklumat yang betul. Itu di antara matlamat pengajian ilmu tauhid. Okey, terus. C. Membetulkan gambaran yang salah tentang Allah, alam dan juga kehidupan dan hubungannya dengan yang lain. Ini di antara benda penting. Membetulkan gambaran yang salah tentang Allah. Yang orang buat andaian Allah Ta'ala begini. Sedangkan benda tu bukan ada dalil dalam Quran hadis. Ini di antara matlamat yang ketiga ni, kita nak dedahkan Allah Ta'ala begini sebagaimana yang disebut dalam Quran hadis. Hak berdasarkan kepada logik, andaian itu bukan sifat ketuhanan. Itu bukan Tuhan, itu andaian kamu. Itu andaian kamu. Itu bukan sifat Allah. Sifat Allah sebagaimana yang dalam Quran dan hadis. Yang tak ada Quran hadis, itu bukan sifat Allah. Nak mengatakan sesuatu terhadap Allah, mesti ada dalil. Mesti ada hujah, mesti ada fakta. Dalil hujah dan fakta itu termaktub di dalam Al-Quran. Okey, terus. Kewajipan beriltizam dengan akidah yang sahih. Setelah kita mengenali Allah, memahami akidah dengan mendalam, kita kena iltizam pula terhadap akidah yang sahih itu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Apa maksud Islam? Serah diri kepada Allah Ta'ala. Sejak kita dilahirkan, berpegang teguh dengan akidah yang sahih, sampailah kita mati. Itu di antara kewajipan kita di dalam akidah yang sahih, kita beriltizam, maknanya istiqamah di dalam pegangan tersebut. Sebab di sana ada di kalangan orang yang sebahagiannya dia beriman ketika dalam waktu yang tertentu, lepas tu dia jadi kafir balik, beriman balik, kafir balik. Maknanya tak ada iltizam, tak ada istiqamah, tak ada ketetapan. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Allah Ta'ala kata ada di kalangan orang beriman, lepas tu kafir, beriman, kafir, dan berterusan dalam keadaan kafir. Tak ada iltizam dengan keimanan. Jadi kita belajar akidah ni kena iltizam di atas akidah yang sahih. Okey, terus. Sambung. Kewajipan beriltizam dengan akidah sahih. Akidah yang sahih adalah akidah yang berasaskan dalil-dalil daripada Alkitab dan Sunnah. Orang Islam dikehendaki beriltizam dengannya kerana faktor-faktor berikut. A. Akidah yang sahih diperintahkan Allah SWT. Firman Allah SWT, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang seperti serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. B. Akidah yang sahih dibawa oleh Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasul faqhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa juga yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sungguhnya Allah amatlah berat azab sesaatnya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. C. Akidah yang sahih jika enggan diterima. Orang yang enggan menerimanya itu boleh diperangi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Maksudnya, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi orang yang tak berpegang dengan akidah yang sahih ini boleh diperangi. Boleh diperangi di sini kalau sekiranya berada di dalam situasi peperangan. Kita boleh perang. Waqatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dalam situasi peperangan, bukan dalam keadaan aman. Bila berada di dalam keamanan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan kepada agama. Sesungguhnya telah nyatalah kebenaran dan kesesatan. Terang. Contohnya kita berada di dalam situasi aman di Malaysia ni, dalam sebuah masyarakat yang majmuk. Orang tak mengucap dua kali lima syahadah, orang yang bukan Islam kan. Tak boleh kita perangi. Kita hanya kena menyampaikan dakwah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah, ajaklah manusia ke jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Sebab lakun dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kita kena menyampaikan dakwah. Bukan kita memaksa mereka supaya masuk Islam. Kerana bila Islam di atas dasar paksaan, di depan kita dia masuk Islam, belakang kita dia dah tak takut kat kita. Dia tak bertemu dengan kita. Kita nak bunuh dia, nak tembak dia, nak pancung dia. Okey. Dia masuk Islam, ucap dua kalimah syahadah. Di belakang kita dia jadi kafir balik. Jadi tak ada nilai, tak ada makna beriman kerana takut, bukan beriman kerana kesedaran. Kesedaran dan kefahaman bahawa Allah Tuhan dia. Dia mengaku Allah Tuhan dia kerana takut, bukan daripada kerelaan hati. Jadi ayat ini nak menceritakan boleh diperangi di dalam situasi peperangan. Perang ni kalau kita tengok dalam Quran, kebanyakan peperangan ni semua, dan dalam Quran dalam hadis, semua dimulakan oleh orang kafir dulu. Hak orang Islam mula dulu sikit sangat, itu pun balas serangan mereka. Ayat yang pertama tentang peperangan ini Allah Ta'ala tak turunkan di Mekah Al-Mukarramah. Sebahagian ulama' kata turun di Madinah, dan ada pendapat yang kedua kata dalam perjalanan pergi ke Madinah. Apa dia? Ayat yang berada di dalam suratul Hajj. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberi keizinan orang yang diperangi. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu, diberi keizinan orang yang diperangi kerana mereka dizalimi. Rasulullah dizalimi, para sahabat dizalimi. Orang kafirlah yang mencetuskan peperangan dengan orang Islam. Dalam keadaan mereka menyampaikan dakwah dengan hikmah, mereka ditekan, dikepung, diusir dan nak dibunuh. Dia Allah Ta'ala bagi keizinan kepada Nabi untuk berperang. Sebelum berperang ni banyaklah marhalah-marhalah sebelum sampai kepada tahap peperangan. Cerita Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah dulu di Mekah 13 tahun. Buat kuat dulu iman baru boleh perang. Kalau iman pun duk goyang nak perang apa? Dengar peluru, sembang boleh tuan-tuan. Sembang memang boleh. Perang, jihad, syahid. Hari pertama kita pergi medan perang, dengar peluru terkencing. Dengar peluru ya. Bukan jumpa musuh lagi. Dengar peluru senapang tu, bom meriam tu dah terkencing lah. Ini pengalaman, nak cerita pengalaman. Ada yang nak balik menangis dalam medan perang. Sebelum pergi berkobar-kobar. Nak perang, nak syahid, nak dapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Bila sampai medan perang, ada yang menangis, ada yang balik pun banyak. Sebab tu kita tengok dalam Quran, kenapa perang ni dia datang ayat tu lambat. Sampai di Madinah baru datang ayat perang. Rupanya bagi kuat iman dulu. Perang ni melibatkan kematian, kecederaan, kehilangan harta benda, nyawa, keluarga. Bukan senang tuan-tuan. Saya ada sikit pengalaman disebut baca di antara buku-buku, di selain daripada berkawan dengan mujahidin. Saya banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Azam. Ada beberapa orang sahabat kita daripada tabligh di dalam medan perang.
Dia pergi berperang, dia ajak pergi keluar Hurush. Hurush ni keluar lah 3 hari, 40 hari setahun kan. Dia pergi ajak mujahidin perang untuk kuat iman. Lepas tu orang harap kata, kalau betul kamu kuat iman, kamu pergi duduk medan depan tu, soh depan. Kalau betul kamu kuat iman, orang mujahidin tu tak ada kuat iman. Dia ajak pergi keluar 3 hari, 4 hari. Saya tidak tabligh bagus, tapi ada benda-benda yang perlu diperbaiki. Orang duduk di medan jihad, jangan duduk ajak pergi keluar. Ajaklah orang pergi perang. Itu suasana perang, bukan suasana dakwah. Dia kata nak kuat iman, jom kita keluar 3 hari, 40 hari. Hak duduk di medan jihad, itu tak kuat iman ke? Mereka berada di medan jihad kerana iman. Kerana takut kepada Allah, kerana cintakan kepada syahid. Dia duduk dakwah ajak, bukan sesuai. Dia dakwah macam kita dalam keadaan aman. Jadi tak apalah ajak pergi dakwah keluar 4 hari kan, 10 hari kita pulang lah kan. Orang duk perang lah tu menunjukkan orang memang kuat iman. Tidak, mereka tak sanggup gadai nyawa mereka. Semalam saya cerita sikit masa sembang santai minum-minum tu. Ramai ada yang saya tengok putus kaki, tangan, telinga hilang, kena bom, kena aram, oyok api. Mereka selagi tak mati, sembuh daripada sakit, dalam keadaan kudung, perang lagi sampai mati. Saya tengok jurulatih saya, nama Abu Nur Al-Jazairi. Dia ni orang Jazair, Algeria. Dia kena tembak dengan pihak musuh, kena tembak mata, buta. Pergi buat rawatan di Peshawar, buta sebelah. Tak berhenti, pergi lagi lepas semua, perang lagi. Lepas tu akhirnya kena tembak tengkuk, mati. Tu nak kata tak kuat iman tu. Patutnya kita cedera parah ni, tak pergilah, taubatlah orang nak pergi. Kena luka tangan sikit pun, sakit, ringat bertahun-tahun. Ini kena tembak mata ni, buta mata. Pergi lagi selagi tak mati. Orang macam ni orang tak kuat iman ke? Jadi nak ceritanya, bahawa sesuatu peperangan sahaja boleh kita perang orang kafir ni. Dalam keadaan aman, diperintahkan supaya menyampaikan dakwah. Di Mekah ni Rasulullah dan para sahabat kena teruk. Hijrah ni yang terakhir baru pergi ke Madinah Munawwarah. Sebelumnya Habsyah 2 kali. Lepas tu ke Taif. Last kali baru pergi ke Madinah. Semasa berada di Mekah tu macam-macam tekanan yang diterima oleh Rasulullah dan para sahabat. Allah Ta'ala tak bagi kamu perang. Tak ada ayat peperangan. Ayat jihad tak ada. Allah Ta'ala tak turunkan lagi. Sebab apa? Kalau turun ayat jihad suruh perang masa tu tak pergi, tak mampu, tak sanggup nak buat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut banyak dalam ayat Quran kan. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada ketika ringan ataupun berat, dengan harta benda dan jiwa raga kamu pada jalan Allah Taala. Itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Jadi Allah Ta'ala ni disebut sebelum peperangan, sebelum jihad, Allah Ta'ala suruh korbankan harta dulu. Bi amwalikum wa anfusikum. Bau nyawa. Kalau harta pun kita kedekut, kita nak gadai nyawa. Gadai harta pun tak sanggup. Macam mana kita nak gadai nyawa? Nyawa ni sangat bernilai. Sebab tu ada di dalam hadis, ada di kalangan sahabat yang meninggal dunia, mata dia terbuka. Sahabat-sahabat yang lain kata mungkinlah ada sesuatu benda yang dia tak sampai hajat, dia mati dalam keadaan tak menyempurnakan hajat. Lalu dia duk tengok, duk perasan lah, kita dipanggil apa? Kumpulan. Kumpulan. Nak dapat sesuatu tak dapat. Sebab tu mata terbuka. Rasulullah kata bukan. Inna ruha idza qubida ittaba'ahu basaru. Bukan begitu. Roh apabila dia dicabut, mata akan ikut. Sebab apa kita ikut tengok roh kita? Sebab dia dah telah berpisah dengan jasad. Antara anggota badan dengan roh, orang sayang roh lagi. Orang kena kecil manis, doktor kata pakcik ni kena potong kaki, aku tidak mati, kuman tu dah merebak naik atas kepala mati kan. Sanggup tak potong kaki? Potong tak apalah, asalkan dapat selamatkan nyawa. Nyawa dengan kaki mana dia sayang? Nyawa lah roh ni kan. Berjihad ni buang nyawa, hilang roh. Sebab tu ganjaran terlalu besar orang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Janganlah kita duk hina, duk kutuk orang berperang, teroris lah, orang kata irhabi lah. Jangan. Tapi suasana dia lah, bukan suasana dalam negara kita. Suasana perangan tu satu kemuliaan. Tak ada, jarang orang berani buat macam tu.
sanggup tinggal dunia kerana Allah. Sebab tu kita tengok ayat-ayat di Madinah, apa di Mekah Mukawaramah ni, ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah ya. Mengikut akidah dulu. Tak wajib berperang. Macam kita ni alhamdulillah duduk dalam keadaan negara yang aman, tak berperang. Kalau perang semua pun tak berani nak berperang. Taubat tak berani pergi. Sembang kita boleh. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tahu jiwa orang Melayu ni dia lembut, sentimental, dia penakut. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan suasana aman di dalam negara kita. Bersyukur kepada Allah. Tak perlu kita minta supaya jadi peperangan. Jadi susah. Jadi iman kita pun lemah. Okey, terus. Akidah yang sahih adalah akidah yang benar yang diutuskan para rasul dan diturunkan kitab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu, beribadatlah kamu kepadaku. Akidah yang sahih merupakan kunci diciptakan jin dan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi punca akidah yang sahih itulah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia. Tujuan dijadikan dua makhluk ini adalah untuk beribadah mentauhidkan Allah. Mentauhid dan beribadah kepada Allah. Okey, terus. Akidah yang sahih merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaum al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Maksudnya, manusia yang paling bahagia dalam menikmati syafaatku ialah orang yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dengan penuh keikhlasan daripada hati atau dirinya. Dalam akidah tauhid dalam kehidupan manusia. Akidah tauhid merupakan agama hanif, agama yang lurus dan agama fitrah. Ia wujud bersama dengan kewujudan manusia di muka bumi sebagaimana yang terdapat dalam qat'i, iaitu Al-Quran, yang merupakan sumber yang paling boleh dipercayai dalam sejarah hidup manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nas 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakin aktsaran nas la ya'lamun." Maksudnya, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Agama yang jauh daripada kesesatan disebut sebagai hanif. Sebab tu dalam Quran Allah Taala kata, "Wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ikutlah kamu millah, agama Ibrahim itu, dan adalah agama yang lurus, jauh daripada kesesatan. Dan Nabi Ibrahim itu bukanlah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Okey, terus. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada sifat Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di atas akidah yang benar lagi sahih. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkannya urusan agama yang tidak diketahuinya. Beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang murni, lagi ikhlas dengan mengiktirafkan Allah Subhanahu wa taala wajib diagungkan, ditaati, ditaruh harapan dan ditunjukkan rasa takut yang tidak berbelah bagi. Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dalam kalangan hamba-hambanya yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi-nabi ini adalah pilihan Allah. Lantikan Allah, bukan pilihan manusia, dan juga lantikan manusia. Sudah tentu pilihan Allah Taala itu tepatlah. Siapa daripada kalangan Allah Ta'ala yang baik itu diambil yang terbaik untuk menjadi pesuruhnya. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takabur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir.
Allah Subhanahu Wa Taala telah melakukan perjanjian dengan anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang dia adalah Tuhan mereka dan mempersaksikan perkara tersebut ke atas mereka semasa mereka masih berada dalam sulbi. Masuk dalam sulbi lagi ketika benih kita tu. Dan sebelum tu lagi di alam roh, manusia telah mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia menjadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini, atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya ibu bapa kami lah yang melakukan syirik dahulu, sedang kami ialah keturunan mereka yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu patutlah engkau wahai Tuhan kami hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu. Kesemua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan membesar di atas fitrah tersebut, selagi mana mereka tidak diselewengkan oleh anasir-anasir kejahatan dan kesesatan seperti pendidikan berasaskan kekufuran dan kesesatan, tarikan nafsu dan waswas syaitan, syubhat, golongan batil dan syahwat-syahwat duniawi. Dalam sebuah hadis kursi riwayat Iyad bin Himar al-Majushi'i radhiyallahu anhu menjelaskan, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atatuhum syayatin fajtalathum an dinihim muharramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Maksudnya, sesungguhnya aku menciptakan hamba-Ku dalam keadaan suci kesemua mereka. Mereka didatangi oleh syaitan lalu menjauhkan mereka daripada agama mereka dan mengharamkan ke atas mereka apa yang telah aku halalkan kepada mereka, dan memerintahkan mereka supaya mensyirikkan aku dengan sesuatu yang tidak diturunkan sebarang kekuasaan ke atasnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maksudnya, tidak ada seseorang bayi yang dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapanya lah yang menyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Hadis di atas menjelaskan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah tauhid. Ia juga berkaitan dengan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Akidah tauhid dan kebaikan merupakan perkara asas yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Generasi pertama anak cucu Nabi Adam adalah berada di atas landasan tauhid yang murni. Jadi tauhid ini mula daripada Nabi Adam lagi. Sebab tu dalam hadis yang kita baca tadi, setiap bayi yang dilahirkan, dia dilahirkan di dalam keadaan fitrah semula jadi yang mentauhidkan Allah, yang bertuhankan Allah. Semua lagu tu dalam ketika dia dilahirkan, hati dia bersih, suci. Yang menyebab dia rosak maknanya didikan, sama ada ibu bapa ataupun suasana persekitaran dia ataupun godaan daripada syaitan yang dia ikut. Tu jadi sesat. Hak duk jadi kafir sesat atas dunia ni sebab tu. Asal-asal hati mereka bersih. Sebab dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi nak beriman kepada Allah. Okey, terus. Akidah syirik dan kesesatan adalah merupakan perkara baru timbul selepas beberapa generasi. Syirik tu datang kemudian. Asalnya orang bertauhid kepada Allah. Dan beberapa masa berlalu selepas kewafatan Nabi Adam AS. Ia berlaku secara beransur-ansur selepas itu. Berdasarkan riwayat yang sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, jarak antara Adam dan Nuh adalah sebanyak 10 kurun. Kesemuanya berada di atas landasan yang benar. Kemudian mereka berselisih. Lalu Allah mengutuskan para rasul yang membawa berita gembira dan berita amaran. Berdasarkan keterangan di atas, akidah yang benar dan tauhid yang murni merupakan asal pegangan manusia.
kesesatan, kesyirikan dan juga keberhalaan merupakan perkara yang baru muncul selepas berlalu beberapa masa yang lama selepas kewafatan Nabi Adam AS. Jadi akidah Nabi Adam yang pertama diberpegangkan dengan akidah tauhid dan diikuti oleh anak cucu dia. Bila dah selepas pada jangka masa yang panjang, berlakulah kesyirikan. Punca syirik ni sebab apa? Kerana manusia banyak menggunakan akal, logik daripada dalil. Bila dia nampak satu benda yang pelik, Nabi Adam dia pegang Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Jadi anak-anak dia pun pegang macam tu. Adalah anak-anak sebahagian anak-anak dia tu yang sesat, anak cucu dia tu. Tetapi yang masih berpegang dengan akidah Nabi Adam ini, maka yang tu betul. Yang menyeleweng itu kerana banyak menggunakan akal. Nampak sesuatu yang pelik, dianggap sebagai Tuhan. Sampailah zaman sekarang ni, dan benda itu akan berlaku sampai kiamat. Mendahulu, punca di antara punca syirik, punca sesat, punca bid'ah, banyak guna akal daripada fakta, daripada dalil. Bila akal ni, manusia ada berapa ribu orang. 1000 manusia, 1000 pemikiran, 1000 logik. Orang ni kata Tuhan macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Sebab tu wujudnya berbagai-bagai agama. Asalnya memanglah semua nak pergi, nak cari kebenaran, tapi tak jumpa kerana banyak menggunakan akal daripada dalil. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.